Pertamanya syukur Alhamdulillah program yang dilangsungkan daripada 1 hari bulan sehinggalah hari ini dapat dijayakan dengan sempurna dan amat ceria, dan saya nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada agensi dan kepada pimpinan masyarakat yang daripada 1 hari bulan berada di masjid, kita buat yasin. Kemudian kita datang sini tengok orang kampung dia nak persiapan dia bergotong royong khususnya buat lancang ya. Malam tadi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hassan Malik, kita ada Seri Pilah berselawat ya, dan kita makan secara oleh malam tadi, dan hari ini kita ada majlis yang besar ertinya ya untuk kita langsungkan kepada yang kita raikan, iaitu Yang Mulia Datuk Perdana Maharaja Ahmad bin Muhammad Ahir, Datuk Lembaga Suku Tiga Batu Luak Lumah. Ya. Alhamdulillah. Saya ingin mengalu-alukan kesampaian pegawai-pegawai kerajaan ya, yang mungkin daripada orang luar ya, yang datang ke Negeri Sembilan, datang ke Kampung Seri Pilah ni ya, datang ke negeri-negeri yang beradat. Adat kita adat pepatih, adat yang tak lokang dek panih, tak lapuk dek hujan, tak kuning dek kunyit, dan tak pulau lomak dek santan. Inilah adat kita yang kita amalkan di Kuala Pilah ini, di Negeri Sembilan, di mana ia satu adat yang amat unik ya, yang amat tinggi darjatnya, dan tentulah tak mampu untuk kita nak melakukan kesalahan dari segi kata-kata adat ya, ataupun dari segi kita membicarakan soal adat. Sekiranya ada bicara saya yang mungkin kurang tepat, awalnya saya mohon maaf kerana kita tahu bahawa institusi adat ni adalah satu institusi yang amat tinggi yang perlu kita langsungkan dan kita jayakan untuk kelangsungan generasi akan datang faham budaya ini dan boleh sama-sama mengekalkan adat istiadat, adat pepatih ini diamalkan sehinggalah bila-bila. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saya mengucapkan bukan saja terima kasih tapi syukur kepada Ilahi kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini kena menjayakan program yang disebut tadi, iaitu menghubung menyatu, dan ataupun kita kenali connecting the unconnected ya. Di mana ini adalah program yang melibatkan NBOS dengan berbagai-bagai pihak, termasuklah juga pihak-pihak swasta. Yang ini tentu membagi satu program yang bukan saja impak yang baik pada kita, tetapi menjadi satu kenangan manis kepada masyarakat di sini, khususnya kepada tuan rumah, dan pastinya lah saya sebagai adun kawasan amat menghargainya, dan saya nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada kementerian dan seluruh agensi di bawahnya. Alhamdulillah kerana program NBOS ini ataupun National Blue Ocean Strategy ini adalah satu program yang seperti mana disebut tadi oleh Yang Bahagia Datuk, satu program yang berimpak tinggi, kosnya rendah, pelaksanaannya pantas dan juga hasilnya mampan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang penting mungkin kita boleh berkongsi di sini ialah kita tahu bahawa program ini adalah satu inisiatif yang sangat kreatif. Pada saya, satu program yang sangat kreatif dan tentulah kesannya kepada kita bukan saja di bawah kementerian, tetapi ia menjadi satu program kenangan manis kepada kita di peringkat DUN maupun di peringkat parlimen. Lebih menterujakan lagi tuan-tuan dan puan-puan apabila ia melibatkan majlis dan istiadat yang melingkari dan berakar umbi di masyarakat Negeri Sembilan dengan media yang selalu dikaitkan dengan pelapor budaya contemporary dengan ditunjangi oleh agensi kerajaan yang dipertanggungjawabkan mengurus dan menyelia aspek komunikasi. Alhamdulillah. Jadi apabila saudara Fadil berjumpa saya untuk nak jadikan program menghubung menyatu ini dalam konteks budaya adat pepatih,
pada peringkat awalnya saya memikirkan satu konsep saja nak diambil sebagai satu show saja, ya. Tetapi apabila dibagi kefahaman, ia merupakan satu program kerjaan yang menjadi kenangan manis pada kita. Jadi saya anggap ia satu kreativiti yang amat baik dan ia pasti kita buat untuk kita ketengahkan budaya adat pepatih kita, dan kerjasama ini kita lihatlah hasilnya pada hari ini. Pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 elemen penting. Ada 3 elemen penting dalam penganjuran majlis hari ini. Pertamanya ialah pemeliharaan. Pemeliharaan sekaligus melestarikan amalan adat pepatih yang diamalkan di Negeri Sembilan lebih daripada 1,500 tahun lamanya. Inilah yang kita amalkan hari ini, dan istiadat kerjaan Datuk Perdana Maharaja Ahmad bin Muhammad Akhir, Datuk Lembaga Suku Tiga Batu, Luar Ulumah merupakan sebahagian sahaja daripada proses mendinamikkan guna amal dan legasi satu sistem dan struktur kehidupan manusia merentasi budaya populis masa kini. Jadi istiadat kerjaan inilah membawa maksud, sebenarnya istiadat ini membawa maksud untuk kita mendirikan kerajaan, merupakan satu penzahiran. Nak kita zahirkan ataupun kita nak ngobarkan ke semua orang, kita nak beritahu bahawa pelantikan seseorang menjadi penghulu lembaga secara sempurna. Secara sempurna dan secara sah mengikut adat istiadat kita. Inilah penterjemahannya. Penterjemahannya kita membentuk sebuah kerajaan dalam komuniti datuk lembaga dengan bapaknya, dengan anak buahnya. Ya? Jadi ada satu organisasi yang ditadbir urus oleh tok lembaga, oleh tok adat ini untuk memastikan nak jaga anak buah dia. Dia ibaratnya kita mewujudkan, kita mengesahkan, kita melantikkan satu institusi di bawah tok lembaga ni, jagalah anak buah masing-masing. Ya. Jadi itulah maknanya bahawa kita melihat ia merupakan satu yang unik, dan juga kita ada banyak suku-suku yang kita ada di Negeri Sembilan dan ia mengikut susunan atur yang baik. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada proses pelantikan itu sendiri, yang menariknya ialah kita semua dapat kita lihat daripada aspek lain yang kita saksikan semua. Antaranya ia melibatkan, kita nampak dari segi pakaian hari ini, pakaian budaya kita. Ya, kita melihat pakaian yang cantik, yang berhias, yang kita takkan pakai kalau pipokan bilah macam ni dah. Kan? Jadi ia melambangkan satu budaya orang Melayu, ya. Dan juga kita mengamalkan juga makanan tradisi, macam malam tadi ada pantang pucung. Datuk kita tak dapat tengok malam tadi. Kan, tengok Facebook je lah tu. Kan? Pantang pucung yang inilah tradisinya ibu-ibu Sokor, ya. Kalau kata tok adat malam tadi, dia sebenarnya air tangan ibu Sokor tu buat, lepas tu dia persembahkan kepada VIP dan kita makan bersama-sama. Ya, itulah uniknya makanan tradisional ataupun tradisi kita, acara turun-temurun, seni berbahasa Toromba dan kata-kata adat serta semangat yang ada cantiknya dalam kata-kata adat ini. Ya, kalau Datuk sendiri nak tahu, ada buku itu. Ya, jadi nak bercakap dengan pengantin ke, bakal pengantin ke, nak cakap dengan ni untuk istiadat perkahwinan ke, istiadat pertunangan ke, istiadat nak kita kojan ke, istiadat kita nak kita apa jualah, ya. Kita nak dalam soal adat ni, kata-katanya lah yang paling menarik sekali, ya. Jadi kata-kata Toromba, kata adat ni memberi semangat. Bukan saja semangat, malah nostalgia dan suasana yang pernah dirasai pada satu ketika dulu oleh nenek moyang kita. Itulah gambarannya, itulah suasananya yang kita nak hidupkan semula. Ataupun bukan nak hidup, kita nak kekalkan. Dan dengan adanya program-program macam ni, ya, kita nak mengekalkan
kerana itulah budaya kita yang kita nak pertahankan adat pepatih di Negeri Sembilan ini. Jadi amalan adat ini sebenarnya menepati, ya, seperti kata-kata. Menepati seperti kata-kata, menakik pisau seraut, ambil galah batang lintubung, seludang jadikan niru, air setitik jadikan laut, tanah sekapal jadikan niru, alam terbentang jadikan guru. Kok digumpah sebesar kuku, kok dikembang sebesar alam. Walau sebesar biji labu, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalamnya. Adat yang bersendikan hukum, hukum bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Itulah cantiknya kata-kata adat ni. Kalau kita memahami baik-baik dia, dia amat bermakna kepada kita dan kita boleh juga menyampaikannya melalui kata-kata adat. Tuan-tuan dan puan-puan, keduanya melalui getar rasa jiwa. Melalui getar rasa jiwa kita semua sepanjang detik acara ini mula mampu membangkitkan sebenarnya roh perjuangan dan memacapkan akar jati diri sebuah bangsa merdeka. Membawa gelombang negaraku menghubung dan menyatu ini, tuan-tuan dan puan-puan, agenda besar kita dapat diadun dan dialun penuh dengan halus dan mengalir lembut bersama gerak santai dan bersahaja dedikasi semua warga yang terlibat. Jadi inilah merupakan perjuangan kita yang kita nak pertahankan isi adat ini dan pastinya lah yang nak kita lebih kefahaman ni kepada generasi akan datang. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala kita melihat kata-kata adat ni juga sinis diperkatakan, ya. Tetapi bagi yang memahami tentulah ia sesuatu yang tak ada masalah. Kadang-kala saya terasa juga datuk-datuk adat, kan? Kahwin suku orang Sembilan kan solat sepinggangnya balik kan? Jadi benda-benda macam ni perlu kita perjelaskan, kan? Maksud dia dari segi sistem adat kita ni, kita solat sepinggang ni tak bermakna kalau kita ada dua pencarian, ada maknanya ada harta sepencarian yang di tanah pusaka ni adalah tanah pusaka, ya. Jadi ini semua perkara yang perlu kita perjelaskan dan termasuklah yang kalau ada kata-kata sinis mengatakan kalau kahwin orang Sembilan, kan, kalau nak masuk suku, biar dia mati anak, jangan mati adat. Biar mati anak, macam kau siapa orang nak mati anak, kan? Tetapi itu kata-kata yang dalam maknanya. Maksud dari segi adatnya, kita tidak menggalakkan kahwin sesuku. Tetapi untuk jalan keluar, untuk membolehkan dari segi Islam tak salah. Tapi untuk menjaga adat, ada jalan keluar. Untuk kita membolehkan pasangan tu kahwin walaupun sesuku, tapi ada pilihan jalan keluar untuk kita cadangkan supaya dia boleh, mungkin pihak lelaki, mungkin pihak perempuan boleh pergi cecah darah untuk suku yang lain, ya. Tetapi tidak bermakna kata-kata tadi pergi kepada yang boleh menjadikan pihak luar mengatakan sistem adat kita ni seolah-olah dia boleh menghukum kepada hukum Allah Ta'ala, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka itulah kita melihat selain pada itu dia terlibat juga aspek dalam adat ini, aspek kasih sayang, ya, sesama manusia, hubungan kita dengan manusia, itulah ukhuwah kita, macam kita buat gotong royong, masak bersama, orang kampung satu kampung keluar, bantu-membantu. Jadi ia merupakan satu elemen kasih sayang ataupun merapatkan ukhuwah kita dan inilah yang kita lihat cantik dan juga baiknya perlu diamalkan dari masa ke semasa. Program ini tuan-tuan dan puan-puan diolah sebegitu rupa, ya, bukan hanya kepada sistem kerja ni saja, tetapi tadi Datuk Pengarah pun sebut, ya, dia ada bagi dalam aspek kebajikan, ya, dalam bentuk kebajikan bagi yang kepada asnaf yang dipilih 10 orang tu biar sama dapat rasa
program Enjoy Astro ni. Ya. Jadi alhamdulillah saya bagi pihak pimpinan, saya nak ucap terima kasih kepada pihak agensi kerana memberi rakyat saya peluang untuk mereka dapat bersama ya dengan television Enjoy ini. Ya, selain pada itu juga kita ada melihatkan bahawa program-program gotong royong, program agama macam kita buat Yasin di masjid 1 bulanan itu, malam tadi selawat dan sebagainya, semua elemen ini ada di dalam program yang dibuat oleh kementerian dan pastinya lah ia selari dengan apa kita di peringkat sistem adat kita untuk kita memastikan anak-anak buah kita dapat kita jaga dengan sempurna. Begitulah tingginya nilai dan budi akhlak orang Melayu yang berpegang kepada prinsip tentang perempuan. Ya. Apa yang kita lihat dalam sistem adat pepatih ni, ya, apa yang kita lihat ada 3 elemen. Kalau kita katakan 3 tungku seperjorangan. 3 tungku seperjorangan. Untuk kita memasak tidak selesai dengan 2 tungku. Macam mana nak tak kuali? Macam mana tak piuk? Dia tetap mesti ada 3. Nak memasak 3 tungku seperjorangan baru kita boleh jorang. Kan? Mesti ada 3 elemen tu. Ataupun kita katakan 3 tali sepilin. Tanya nyebut pun macam patut tak patut. 3 tali sepilin. Nah, macam nak ikat sawah tu lah. Kan macam ikat tocang tu. Dia mesti ada 3 elemen. Baru dia cantik. Ya? Jadi maknanya dalam sistem adat ni dah mengajar kita 3 elemen. Ada lembaganya, ada bapaknya, ada anak buahnya. Jadi 3 elemen ini adalah satu sistem organisasi dan kena takbir dengan baik. Untuk terjemahan kepada kerajaan, kita juga menggunakan 3 elemen. Apakah elemennya? Kita ada raja, kita ada pemimpin macam negeri, kita ada yang amat berhormat menteri besar, kita ada rakyat. Jadi pemimpin, kita ada raja, pemimpin dan rakyat. 3 elemen ini adalah perkara penting untuk kita urus takbir supaya kita dapat menjaga anak-anak buah kita. Kalau adatnya begitu, penterjemahan kepada sistem pentadbiran Negeri Sembilan pun begitu. Kita hormati raja kita hormati pemimpin kita dan kita menjaga rakyat kita. Kalau kita lihat mungkin tokoh adat banyaklah, dia kena jaga tanah pusaka, dia kena ni tentang sistem perkahwinan, dia kena jaga tentang kalau ada hal-hal yang mungkin melibatkan adat, dia kena jaga adat. Sama juga dalam pentadbiran di negeri, ya. Kita juga menguruskan dasar-dasar kepada kebaikan untuk rakyat. Contoh dasar yang dibuat oleh kerajaan negeri. Contohnya, dasar perumahan Negeri Sembilan. Hari ini Yang Berhormat Menteri Besar kata kita tak sesuai lagi pada pakai dasar lama. Dasar lama tu, kalau kita ikut dasar perumahan yang lama, kalau saya pemaju, saya hanya boleh buat rumah murah 30% saja. Lepas tu pokok rekseh. Saya nak buat rumah pokok rekseh. Itu yang mahal tu. Itu yang rumah jadi mahal. Sebab tidak ada pengolahan dan tidak ada lagi ubah suai ikut kesesuaian zaman. Maka itulah yang Amat Berhormat Menteri Besar kata sampai sekarang zamannya kita tak pakai lagi dasar lama, kita olah dasar baru iaitu dasar perumahan Negeri Sembilan. Apa yang kita ubah? Kita pergi dalam dasar lama 30% orang Melayu, hari ini dah pergi 50% orang Melayu. Dasar perumahan Negeri Sembilan. Okey. Kerana kita tahu rumah tinggi, rumah harganya mahal. Pergi ke Soman, pergi ke Nilai. Harga rumah tak kurang daripada 300,000. Anak kita baru bekerja tak mampu nak beli. Jadi maka itulah kerajaan negeri nak melihat pada 3 elemen tadi kepada rakyat. Maka itulah pengolahan dibuat daripada 30% orang Melayu pergi kepada 5% Melayu Bumi Putera. Itu satu. Keduanya, kita buat pembahagian kepada kesesuaian anak muda nak beli. Kalau rumah 300,000, 350,000 siapa nak beli? Jadi maka itulah Yang Amat Berhormat buat satu dasar di mana kalau saya pemaju, saya nak buat rumah 1,000 unit, pastikan 500 unit ni orang Melayu dan pastikan 500 unit ni ada tiga perkara.
Mana kalau saya ada 1,000 unit, 500 unit tu daripada 500 unit mesti buat 20% rumah mampu milik, kosnya 80,000 ke bawah. Walaupun tanah tu kat Somban, tanah kat nilai, harganya tinggi, tak kena buat juga 80,000 ke bawah. Tu syarat. Okey. 20% 80,000 ke bawah. Lagi 20% yang harga rumah 250,000 ke bawah. Ini mungkin pegawai kerajaan yang baru bekerja 2-3 tahun tu boleh. Kan? Dan lagi 15%, lagi 10% kita boleh buat rumah yang 400,000 ke bawah. Maknanya 400,000 ke bawah ni mungkin pegawai kerajaan nak beli, mungkin korporat, anak-anak dan berniaga dan sebagainya. Tu levelnya 500 unit tu mesti syarat itu. Type A, Type B, Type C. Ada baki 500 unit tu, saya boleh buat rumah pokok dasar. Saya nak buat 10 juta ke, saya nak buat 5 juta ke, pokok dasar, pokok daripada maju. Jadi ini syarat yang dah dibuat oleh kerajaan negeri dalam erti kata nak memastikan anak muda mampu beli rumah seawal dia bekerja. Jadi pada awalnya dasar ini menjadi kemarahan kepada pihak-pihak tertentu, terutamanya pemaju. Jadi apabila kerajaan negeri yang Mak Mohamad panggil, Mak Mohamad terangkan dan sebagainya, ini syarat di Negeri Sembilan, kita takkan rugi kalau you tak nak buat, tak apa, siapa nak buat, akhirnya bersetuju. Dan hari ini kita dah beberapa tempat dah kita dah buat dan kita akan kawal dari segi harga, kita akan kawal dari segi peserta yang nak masuk, terutama beli rumah 80,000 tu. Jadi ini dasar baru yang dibuat demi untuk jaga 3 elemen tadi. Kalau kita duduk sebagai kerajaan, duduk sadap, ya, tak fikir masalah rakyat, tak fikir masalah anak muda, dia akan jadi masalah kepada institusi pentadbiran tersebut. Ya? Itu satu dasar yang saya rasa amat bertepatan dengan sistem adat yang menjaga anak buah dan sistem kerajaan yang menjaga rakyat. Jadi Alhamdulillah, kalau kita nak nyebut dah banyak dasar-dasar lagi, kita minta Tuan-Tuan dan Puan lihat apa yang kerajaan negeri nak buat. Apa sebenarnya perancangan Menteri Besar. Bukan saja tentang dasar perumahan. Kita ada Malaysian Vision Valley yang disebut oleh juruacara tadi, Negeri Moden 2015-2045. Negeri moden ni melibatkan nilai Port Dickson, Seremban. Jadi kita pun kena pilah ni, kan? Jadi situ satu pembangunan moden akan berlaku dalam tempoh 30 tahun. Akan dibangunkan buat rumah dekat nilai 50% orang Melayu. Buat rumah dekat Somban 50% orang Melayu. Buat rumah dekat Port Dickson 50% orang Melayu. Pasal dasar perumahan tadi, kan? Jadi akan ada orang Melayu duduk di kawasan-kawasan bandar dengan dasar yang baru kita. Untuk orang kampung, macam kita dipilah ni, ya. Tentulah kita kata apa kena mono pula kita dengan dekat Somban kat nilai. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun pemodenan itu berlaku di kawasan nilai Seremban Port Dickson, tetapi kita punya kesannya akan membuka hampir lebih 1 juta pekerjaan kepada rakyat Negeri Sembilan nanti. Ya? Jadi anak muda kita boleh fikirkan, ya, akan bukan saja pelaburan, bukan saja peluang pekerjaan, malah dia akan moden. Tetapi kita di Kuala Pilah ini juga difikirkan oleh Menteri Besar. Menteri Besar dah fikirkan, malah bulan 12 itu di Dewan Undangan Negeri bersidang, kita dah luluskan dasar pembangunan luar bandar untuk orang luar bandar macam kita. Termasuk Jelabu, Jampol, Kuala Pilah, Tampin, Gombau. Jadi kita ada dasar untuk luar bandar. Apakah dasarnya? Perluasan kampung, dasar untuk melengkapkan infrastruktur, ya. Jadi inilah perancangan kerajaan negeri, perancangan yang Mak Berhormat Menteri Besar. Dia tak berlaku besok lusa dah. Hari ni kita cakap, kita lihat apa keuntungan masa depan anak generasi kita, maka itulah kita nak sokong program-program perancangan dasar ini. Ia makan masa yang panjang dan pastinya lah kita nak berjaya, kita nak jadikan Negeri Sembilan ni moden tetapi lengkap infrastruktur luar bandar, maka itulah jangan digagalkan.
Jangan kita gagalkan. Ni kita dah tahu dah ni. Datuk Yati dah khabar dah. Ada peluang pekerjaan, ada ni rel kereta api laju ni kalau besok lah manalah tahu kat PAH besok kan. Nak daripada Soman nak pergi minum pagi dekat Singapura. Dah minum pagi, nak makan tengah hari kat Kuala Lumpur. Boleh macam tu. Sebab adanya sistem kereta api laju yang akan wujud lalu ke Negeri Sembilan. Dan ini semuanya tuan-tuan dan puan, perancangan ini amat baik dan amat menguntungkan kepada rakyat, maka itulah kita jangan gagalkan. Kita pastikan dalam tempoh 5 tahun lagi kita akan lihat pembangunan yang dah mula pesat. Mungkin hari ini cakap tak nampak apa-apa pun, tuan-tuan dan puan, merancang, meluluskan, menstrukturkan sistem jalan kita, bypass Kuala Pilah dah lulus. Dah lulus daripada Ulu Bondo, masuk ke Talang, masuk ke keluar ke pergi ke Tengkek, ke Padang Lebar itulah, ke Tengkek, ke Jalabu, pergilah ke Balah Terengganu, Kuantan dan sebagainya, bypass Kuala Pilah, jangan berlaku jam tuan-tuan lagi. Dah lulus. Dan kita kena tahu, dah lulus. Tapi jangan gagalkan. Jangan digagalkan dengan menghukum pada pilihan raya nanti. Itu maksud saya. Kita kena beri sokongan. Sokong bagi mandat Perdana Menteri Besar. Pastikan rancangan semua berjaya. Manfaat bukan kita saja, adalah generasi akan datang. Inilah hubungan yang kita buat yang bersama kait dengan institusi adat ni tadi. Lembaga, bapa, anak buah jaga. Jangan anak buah bergaduh-gaduh. Jangan berparang pasal adat tanah. Jangan berparang-parang atau adik nak kahwin ni sesuku kan. Jaga anak buah. Kita di peringkat kerajaan negeri pun kita fikir cara mana nak jaga rakyat. InsyaAllah dengan sokongan tuan-tuan dan puan, kita melihat inilah budi tingginya akhlak orang Melayu. Seperti kata prinsip, adat bersahabat, sahabat kita pertahankan. Adat berkampung, kampung dipertahankan. Adat bernegari, negari kita pertahankan. Adat berpemimpin, pemimpin kita pertahankan. Duduk berpelesaran, dokek rumah, dokek kampung. Sehalaman, sepermainan. Seperigi, sepermandian. Dulu itulah pergi Kak Sumah pergi, Kak Timah pergi. Satu pergi dah berjumpa kan. Satu pergi, satu permandian. Sejamban. Sejamban sepegeleran. Itulah kat tang air tu kan. Zaman dululah. Nak menceritakan budaya kita rapat. Orang Melayu ni rapat. Kan? Ibarat labu menjalar ke hulu. Kundur menjalar ke hilir. Buahnya sama ditarik. Daunnya sama digintih. Macam itulah rapat ukuahnya orang Melayu dulu. Hari ini kita nak ia juga diterjemahkan dalam kita berorganisasi. Sama ada adat sama ada wanita ibu sokor sama ada dalam PIBG sama ada dalam apa juga organisasi yang ada lah. Kerana kita tahu solidariti bangsa itu menjadi wadah wajib dalam semua perkara. Kerana tuan-tuan dan puan, bulik air togah dek gopong. Bulik manusia togah dek mufakat. Nan elok dipakai, nan buruk dibuang. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menjadikan program Indah Damai dan Permai ini dijayakan, dilangsungkan. Terima kasih, saya tak dapat sebut semua Datuk. Terima kasih pada semua. Pulau Pandan jauh ke tengah, di balik Pulau Angsa 2. Hancur luluh badan dikandung tanah, budi dan baik dikenang jua. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau letak saja di tepi poran. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Tulus kami mohon dimaafkan. Sekian dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sukacitanya, saya meresmikan program Negaraku Menghubung Menyatu pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.